Selamat sejahtera kepada pelajar. Sudah makan dan bersarapan tak? Ini merupakan Google Meet link yang kita akan guna kalau tak ada masalah untuk Google Meet yang seterusnya. Hari ini masuk topik faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis larutan aqueous. Okay, harap saya dapatlah habis ajar apa yang telah dirancang dalam 1 jam ini. Okay. Hari itu kamu sudah belajar apa maksud elektrolisis. Apa maksudnya? Tengok balik definisinya. Elektrolisis ialah proses penguraian suatu bahan dalam keadaan lebur atau larutan aqueous kepada unsur juzuknya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Proses penguraian suatu sebatian dalam keadaan lebur atau larutan aqueous kepada unsur juzuknya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Perubahan tenaga bagi sel elektrolisis adalah dari tenaga elektrik berubah kepada tenaga kimia. Elektrolisis ini dipengaruhi oleh 3 faktor ini. Selain daripada elektrolisis bagi leburan sebatian ion, elektrolisis pun boleh berlaku apabila arus elektrik dialirkan melalui suatu larutan aqueous. Di dalam larutan aqueous, selain daripada ion zat terlarut, terdapat juga ion hidrogen dan ion hidroksida daripada penceraian separa air. Maksudnya, air mengalami penceraian separa. Okay, water molecules dissociates partially to form hydrogen ions and hydroxide ions. Bagi larutan kupum 2 sulfat, ini merupakan garam terlarutkan, maka ia akan mengalami penceraian yang sepenuhnya untuk menghasilkan ion kupum 2 dan ion sulfat dalam larutan aqueous. Selain daripada itu, ada juga ion hidrogen dan ion hidroksida. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis pada elektrod bagi elektrolisis larutan aqueous. 3 faktor ini. Kita tengok satu persatu. Faktor nilai keupayaan elektrod piawai. Nilai itu bolehlah rujuk kepada siri keupayaan elektrod piawai yang sebelum ni. Rasanya dalam soalan ada bolehlah. Okay, elektrod ni ada anode, ada kathode. Ingat tak? Anode merupakan elektrod yang disambungkan kepada terminal positif bateri. Kathode adalah elektrod yang disambungkan kepada terminal negatif bateri. N-ion merupakan ion bercas negatif. Cation, ion bercas positif. N-ion tertarik ke anode, cation tertarik ke kathode untuk dinyacaskan. Dan ia bergantung kepada apakah faktor yang mempengaruhi penyacasan ion tu. Okay, bagi faktor nilai E0,
anion dengan nilai rupanya elektropiawai yang lebih negatif, maksudnya ia berada lebih atas. Semakin atas, semakin kurang positif dan lebih negatif. Anion dengan nilai E0 yang lebih negatif ataupun kurang positif dalam siri rupanya elektropiawai akan lebih mudah dinyacas dan dioksidakan. Dia lebih senang mengalami pengoksidaan. Dan ia merupakan ejen apa? Kalau mengalami pengoksidaan, ia merupakan ejen penurunan yang lebih kuat. Manakala cation dengan nilai E0 yang lebih positif, di bawah, atau kurang negatif dalam siri keupayaan elektropiawai akan lebih mudah dinyacas dan diturunkan. Cation ini mengalami proses penurunan. Dia sendiri adalah ejen pengoksidaan yang lebih kuat. Serang cerita ialah di anode, saya dah katakan, tak kira sel kimia ke sel elektrolisis, di anode mesti berlaku pengoksidaan. Di katot mesti berlaku penurunan. Yang berlaku pengoksidaan dia, anion itu adalah ejen penurunan. Yang berlaku penurunan cation itu adalah ejen pengoksidaan. Faktor kedua ialah kepekatan larutan. Kepekatan larutan hanya akan mempengaruhi hasil elektrolisis di anode. Faktor ini hanya dipertimbangkanlah untuk pemilihan ion pada anode saja. Sekiranya larutan aqueous mengandungi ion halida. Apa maksud ion halida? Hanya mempengaruhi ion halida saja, iaitu ion klorida, ion bromida, ion iodida. Ion halida dalam kumpulan 17. Ion halida yang mempunyai kepekatan yang lebih tinggi akan dipilih untuk dinyacas. Yang berlaku di anode ialah pengoksidaan. Faktor kepekatan larutan ini hanya dipertimbangkan bagi ion halida yang mempunyai kepekatan yang lebih tinggi. Kepekatan lebih tinggi bermaksud apa? Kepekatan adalah 2.0 mol mol per DM42. Sekurang-kurangnya. Ini panggil pekat lah. At least kena 1 mol per desimeter per 2. Short form ialah 1.0 M lah. M dulu besar. Kalau kepekatannya cair, faktor ini faktor yang atas. Faktor nilai E0 yang akan mempengaruhi. So, catat nota lah. Di katot pula merupakan faktor nilai E0 yang akan mempengaruhi pemilihan cation untuk dinyacas.
Iaitu cation dengan nilai inot yang lebih positif masuk kedudukannya di bawah dalam siri. Tapi bila kamu terangkan mengapa tau, kamu mesti ini ya, tak boleh banding kedudukan lagi ya. Ini ialah KSSM. Lain dengan KBSM. Cation dengan nilai inot yang lebih positif. Inot yang lebih positif itu dia terletak di bawah dalam siri korban elektropiawai. Okay. Lebih positif ada kurang negatif dalam siri korban elektropiawai yang akan dipilih untuk dinyacas. Atau lebih mudah dinyacas. Biasa kita kata dipilih untuk dinyacas. Contohnya ada kupum 2 dan ion hidrogen. Mana satu inotnya lebih positif. Ini kan. Ion kupum 2. So, ini akan dipilih untuk dinyacas. Faktor ketiga ialah jenis elektrod. Faktor ini hanya dipertimbangkan untuk elektroaktif. Apa maksud elektroaktif? Iaitu elektrod logam. Yang bukan karbon, bukan platinum. Elektrod karbon dan elektrod platinum adalah elektrod lengai yang di mana faktor nilai inot dan faktor keberadaan larutan dia guna elektrod karbon. Nanti saya uploadkan video-video sebelum ini dari siri korban elektropiawai sampai hari ini ya. Di video itu ada yang saya tengah tegur belajar. Saya unlistednya. Jenis elektrod ini, kalau anod itu merupakan elektrod logam, maka atom logam pada anod akan membebaskan elektron bagi membentuk ion logam. Ini yang akan berlaku. Contoh, elektrod kuprum di anod akan menipis. Pemerhatian lah. Okay, inference lah. Kenapa? Atom kuprum, mention lah jenis zarahnya. Atom kuprum membebaskan elektron membentuk ion kuprum 2. Di katot, cation dengan nilai inot yang lebih positif atau kurang negatif dalam siri korban elektropiawai akan lebih mudah dinyacas dan diturunkan. Nampak persamaannya tak? Untuk ketiga faktor, hanya faktor nilai inot yang akan mempengaruhi pemilihan ion untuk dinyacas di katot. You pula kan ini anod bermaksud faktor jenis elektrod hanya mempengaruhi hasil elektrolisis di anod sahaja. Selalu ingat anod ialah terminal positif, katot terminal negatif. Ini faktor nilai inot. Ingat, pengoksidan berlaku di anod dan penurunan berlaku pada cation di katot. Di katot hanya faktor nilai inot saja yang akan menentukan mana satu cation dipilih untuk dinyacas. Cation yang mempunyai nilai inot yang lebih positif, kedudukan di bawah lah, berbanding dengan cation satu lagi yang akan dipilih untuk dinyacas. Betul. Okay, ini tadi dah beritahu lah.
bersama hidrogen ion tertarik ke katot, hidroksid ion tertarik ke anod. Okay. Betul tak? Oh, salah. Dia tengok contoh Ni tak perlu lah. Dia kata post secondary bermaksud ini kamu belajar di matric, belajar di A level, belajar di form 6. Nak tahu lebih, Google. Elektrolisis ratan aqueous dengan menggunakan elektrokarbon. Ni faktor nilai inot. Kamu tengok dia punya kepekatan. Kepekatan cair kan? Dan elektro apa? Karbon. Maka ini merupakan faktor nilai inot yang akan mempengaruhi hasil elektrolisis di elektrod. Tujuan mengkaji elektrolisis rautan aqueous kupon 2 sulfat dan asid sulfrik cair. Apa maksud cair? Cair bermaksud kemolaran kurang daripada 1 M. Dengan menggunakan elektrokarbon. Bahan larutan kupon 2 sulfat 0.1 M, asid sulfrik 0.1 M. Di sini dia guna dua jenis elektrolit. Radar sel elektrolisis bateri. Ini ialah sel elektrolisis. Bila you datang balik sekolah, saya tunjukkan ni radar bila belajar di mama. Bateri ini elektrod karbon. Okay. Elektrod karbon sebenarnya adalah sebahagian daripada sel elektrolisis. Dia sudah satu set. Ini satu set. Okay, wire penyambung nangkit wire. Ini lain lah. Kalau set sel elektrolisis yang besar, dia memang sudah ada wayar penyambung nangkit wire juga. Swiss ini memang ada sudah letak kat ini bateri itu. Okay, bencana kuasa itu. Ammeter, tabung uji, ni kecil, kayu uji. Kayu uji untuk buat untuk menguji gas hidrogen ataupun gas oksigen. Prosedur. Tuangkan larutan pupum 2 sulfat 0.1 M ke dalam sel elektrolisis sehingga separuh penuh. Isikan 2 tabung uji dengan larutan pupum 2 sulfat. Sebenarnya kalau you lakukan eksperimen, kamu akan buat langkah 2 dulu. Isi 2 tabung uji penuh dengan larutan pupum 2 sulfat 0.1 M dan you terbalikkan ni sel elektrolisis lah, masukkan ke dalam tabung uji itu. Okay, terlangkupkan tabung uji itu ke atas elektrod karbon dalam sel elektrolisis. Baru you isi ini. Okay. Sambungkan elektrod karbon kepada Swiss, ammeter dan bateri dengan wayar penyambung untuk melengkapkan litar seperti dalam Rajah 1.27. Okay. Ayat 3 ini tak boleh kata susunkan radar seperti dalam Rajah 1.27. Tak boleh you kena dikil macam ni, sambung macam mana untuk melengkapkan litar. Nyatakan setiap radar situ. Keempat, hidupkan Swiss selama berapa minit.
5. Perhatikan dan rekodkan perubahan yang berlaku pada anode dan kathod. Lakukan ujian pengesahan pada gas yang dikumpulkan. Untuk anode, masukkan kayu uji berbara pada mulut tabung uji. Kathod, ini ya. Kena label lah, ini anode, ini kathod. Letakkan kayu uji bernyala ke dalam tabung uji pada kathod. Jadi dari sini kamu tahulah apakah gas yang akan hasil di anode. Kayu uji berbara uji apa? Oksigen. Kathod, Hidrogen. okey, betul. Putri pun harus. Ini ingat. Baik. Kemudian ulangi langkah 1 hingga 6 guna asid sulfrik. Bina jadual untuk rekodkan pemerhatian. Jadual ini ya. Pemerhatian di anode dan kathod. Kemudian tambah lagi satu kolom ke sini, inference. Tak payah, sini sudah kata nyata ion-ion lah. So, sebab ini sudah kata ini ialah inference. Okay, untuk bab ini, perkara yang paling penting adalah apa? First, dia caranya, flow-nya macam hari itu punya. Pertama, kamu kena senaraikan ion-ion yang hadir dalam lautan aqueous itu. Hari itu leburan kan, leburan tak ada campur dengan air. Jadi, dia hanya ada 2 jenis ion saja. Kalau lautan aqueous, dia ada 3 atau 4 ion yang hadir dalam lautan aqueous itu. Lepas itu, tentukanlah faktor mana akan mempengaruhi. Okay. Okey, N ion tertarik ke anode, H ion tertarik ke kathod. Dan apakah faktor yang akan mempengaruhi mana satu ion yang akan dinyacas di anode dan kathod masing-masing? So, you tulis persamaan setengah. Lepas itu, dari sini ada pemerhatian. Pepejal ke, gas ke, apa warnanya, yang terbentuk. Gas terbebas, pepejal terbentuk. Inference, namakan hasil yang terbentuk di anode dan kathod. Dan penerangan. Ini dua-dua ada inference. Nama hasil dan juga penerangan. Penerangan maksudnya you buat ayat berdasarkan setengah persamaan. Dan ini tindak apa? Di anode mesti berlaku pengoksidan. Kathod mesti berlaku penurunan. Pengoksidan ialah elektron dibebaskan. Penurunan melibatkan penerima elektron. Sama punya tengah hari itu. Cuma ini ada masukkan faktor sahaja. Untuk yang cair ialah faktor nilai E0. Cair tambah lagi elektron karbon. Dia lihat bagaimana nak jawab soalan ni. Dia ikut flow lah yang macam catat alih yang tadi tu. Nyatakan ion-ion yang hadir dalam larutan aqueous kupum 2 sulfat. Ada larutan bermaksud ada ion apa? Ada ion hidrogen. Lagi?
ion hidroksida dan dia punya ion zat terlarut ion sendiri. Okay, ini asid sulfrik. Avinesh, sila jawab ini. Ion-ion hadir dalam asid sulfrik. Semua sudah bangun ke belum? Avinesh. Yang ini form 4 punya benda ah. Formula ion form 4 punya ni. Saya tak nampak skrin je. Tahu tak? Tak pasti ya? Saya tak nampak presentation je. Tak nampak presentation ah? Betul? Betul. Sampai sekarang baru cakap, tengok. Siapa lagi tak nampak presentation? OK 啊，macam 有看到吗？有。Kenapa tak nampak presentation? Ajar Avinesh. You kena pin. Ada satu jarum kan, you pin kan. Okey je. Kamu pergi layout you. Ni change layout sini. You change kepada tau. You change kepada tau. You nampak saya punya itu gambar tak? You pin kan. You pin kan ini. Nampak? Kalau contoh ini saya lah. You pin kan ini. You akan nampak. You cuba. Okey. Nampak ya sekarang? Tak nampak. Ini nampak tak? Tak nampak. Kamu guna laptop tak? Ya, cikgu laptop. Okay, saya sekali lagi share screen ah. You orang pin kan saya punya screen. Avinesh nampak? I presenting to everyone. Nampak. Nampak? You print kan? Ada satu jarum you tekan pin. Sekarang nampak? Tak nampak. Halo? Boleh? Ya, nampak. Boleh. Okay. Asid sulfrik ada ion apa ke dalam? Asid sulfrik kan mengion sepenuhnya, asid kuat ni mengion sepenuhnya dan air menghasilkan ion apa? Oh, kamu sudah lupa. Ion hidrogen dan ion sulfat. Okay, ion hadir ialah ion hidrogen, ion sulfat. Sebab ya larutan kan, ada ion hidroksida juga. Kena tahu persamaan pengionan bagi garam terlalukan dan bagi asid. Faham? Okey. Okay, bagi larutan kupum 2 sulfat dan asid sulfrik, nama ion bergerak ke anode, kathode anode. Avinesh, you off kan mic. Ya, cikgu. Off mic. Pelajar jawab ini ya. Okay. Cikgu tak boleh asyik nak bagi jawapan penuh-penuh. Ini untuk rujukan bukan untuk salin You buat dulu dan cek jawapan. Salah pembetulan. Lepas tu hantar upload dalam Google Classroom.
Boleh dalam bentuk gambar ataupun PDF. PDF itu biarlah yang boleh edit. Yang guna yang app China Xiaomiao Channel One itu saya tak boleh nak tanda punya guna pen. Saya ini bincang ini. Acid sulfate you buat sendiri. Ion yang bergerak ke katot dan anod semasa elektrolisis. Kuprum sulfat aqueous. Jadi ion-ion yang hadir ada ion kuprum 2, ion hidrogen, ion sulfat dan ion hidroksida. Okey, ion yang tertarik ke anod ialah ion yang bercharge negatif. Ion sulfat dan ion hidroksida. Ion yang tertarik ke katot iaitu tertarik ke terminal negatif ialah ion kuprum 2 dan ion hidrogen. Kena pasti ion yang dinyacas di katot dan anod. Namakan ion mesti tulis dalam bentuk nama penuh. Bukan ini Kena tulis ion sulfat, ion hidroksida. Nanti 9:30 kamu ada apa tak faham? Tolong tanya dalam Telegram ataupun WhatsApp. You atau you PM saya akan terangkan di grup. Okay, sesi tutorial cikgu ada standby. Cikgu tak on kan Google Meet lah sebab makan data. Saya pun guna data sendiri. So, ion yang dinyacas di katot dan anod. Boleh ya ni? Okay. Yang dinyacas di anod ialah ion hidroksida, yang di katot ialah ion kuprum 2. Sebab ialah lihat balik ini. Jadi kopan elektropiawai. Di sini ada ion sulfat. Tak jumpa kan? Ada kat sini ya. Okay, di anod yang dipilih ialah apa? Ion yang mempunyai nilai inot yang kurang positif.
atau lebih negatif. Okay, yang tadi anode mana? Ion sulfat dan ion hidroksida kan? Mana satu adalah kurang positif atau lebih negatif? Inilah. Okay. Jadi, ion hidroksida akan dipilih untuk dinyacas di anode. Okay, di kathode. Cat ion yang tertarik ke kathode ialah ion hidrogen dan ion kupum 2. Di kathode, cat ion yang mempunyai inode yang lebih positif akan dipilih untuk dinyacas. Yang lebih positif ialah ini. Jadi ion kupum 2 akan dipilih untuk dinyacas di kathode kerana ion kupum 2 mempunyai nilai inode yang lebih positif. Maka ia lebih mudah untuk dinyacas dan mengalami penurunan. Dinyacas hasilnya adalah atom atau molekul yang neutral. Okay, kita pergi kepada soalan lain. Okay, saya sudah menerangkan bagaimana bagi sebab. Sebab ialah kaitan dan faktor. Tuliskan setengah persamaan berlaku di anode dan kathode. Terangkan bagaimana hasil di anode kathode terbentuk. Ini juga inference. Inference bentuk ayat. Berdasarkan kepada setengah persamaan. Yuk gabungkan setengah persamaan pengoksidan di anode dan penurunan di kathode. Potong, tengok I itu sama-sama boleh potong, tak sama you tarak. Baru you gabung. Jadi persamaan ion. Ini ia dah lukis saya bagi tahu you. Okay, lebih senang untuk dipahami. Di larutan kuprum 2 sulfat terdapatnya ion kuprum 2, ion hidrogen, ion hidroksida dan ion sulfat. Ion negatif akan tertarik ke terminal positif. Anion tertarik ke anode, cation akan tertarik ke kathode. Untuk dinyacas. Dan bukan dua-dua akan dinyacas, tapi ada pemilihan berdasarkan faktor. Nak tentukan faktor apa, you tengok kemolaran untuk larutan aqueousnya. Kalau larutan aqueousnya mempunyai kemolaran kurang daripada 1 m, itu yang cair, dan juga yang guna elektrokarbon, maka faktor nilai inode yang akan mempengaruhi pemilihan ion untuk dinyacas di anode dan kathode.
perhatian. Di anode ini dipilih. Catat ini. Guna kayu uji berbara untuk menguji gas hidrogen. Masukkan kayu uji berbara ke dalam mulut tabung uji. Ke dalam tabung uji di anode. Kayu uji berbara menyala. Ini. Masukkan kayu uji menyala. Sorry, ini bukan. Ini tak payah sebab tak ada gas kan. Tak perlu uji. Cuma perlu perhatikan pepejal perang terenak pada katod. Tahu? Pepejal perang inference logam kupon terbentuk. Faham? Mesti tulis setengah persamaan dulu. Baru pematian dan inference. Dua video ini telah pun saya share dalam grup semalam. Dalam Telegram sila, tonton kalau belum. Ini flowchartnya. Ini adalah sebab. Sebab mengapa ion kupon 2 dipilih untuk dinyacas dan diturunkan di katod. Inilah sebabnya. Kerana inok ion kupon 2 lebih positif berbanding dengan inok ion hidrogen. Yang kat katod. Katod ialah berlaku apa? Berlaku penurunan. So yang berlaku penurunan dalam siri keupayaan elektron piawai ialah yang di bawah tu. Kamu punya otak ni kena bayangkan. Tak apa payah lukis. Siri keupayaan elektron piawai. You kena tahu. Saya buat kat sini lah. Yang kat sini, makin atas tu, maksudnya ejen penoksidaan. Betul tak? Salah. Yang atas mengalami pengoksidaan, lebih senang. Ejen penurunan lebih kuat. Manakala sebelah kiri sini, sebelah kiri bermaksud yang sebelah kiri persamaan penurunan dalam siri keupayaan elektron piawai. Dia punya cation ataupun dia punya dirujuklah nanti siri itu. Apabila menuruni ini, dia merupakan ejen pengoksidaan yang lebih kuat. Apa? Tak perlulah you lucu pukul. Adakah pemilihan ion untuk dinyacas ira elektrolisis asid hidroklorik cair bergantung pada inok?
Jelah, kalau cair memang bergantung pada nilai inot. Kerana pekat, contoh ini cair. Kalau ini pekat, maka ini ialah faktor kepekatan. Larutan yang akan mempengaruhi anion yang dinyacas di anod. Ini ion klorida yang akan dipilih untuk dinyacas di anod. Ion klorida membebaskan 2 elektron membentuk molekul klorin. Manakala untuk ini yang cair, faktor nilai inot yang akan mempengaruhi. Direkodkan pemerhatian pada anod. Ni je. Anod, anion tarik ke sana kan. Cair anion ada apa? Ion klorida, ion hidroksida. Itu sama. Tapi sini ion klorida dipilih untuk dinyacas. Maka pemerhatiannya lah gas kuning, gas kuning kehijauan terbebas di anod. Di sini tak ada jawapan untuk tu kamu tahu kan warna gas klorin? Gas kuning. Jadi gas kuning ke gas kuning kehijauan? Pun boleh. Yang kuning lah, yang nampak kuning dia. Okay, untuk ini ion hidroksida dipilih kerana ion hidroksida mempunyai nilai inot yang kurang positif. Okay. So, bersama setengahnya, kena tahu macam mana tulis. Okay, ini dia akan membebaskan elektron membentuk molekul oksigen, 2 mol air dan bebas 4 elektron. Terbalankan. Jadi pemerhatiannya lah gelembung gas tak berwarna terbebas. Kena tahu bersama setengah dulu baru pemerhatian. Gas terbebas, terpejau, terenak atau terbentuk. Nyatakan definisi secara operasi bagi elektrolisis. Apakah yang dilakukan dan yang diperhatikan? Elektrolisis apa? Elektrolisis ialah satu proses kan? Elektrolisis ialah satu proses
Okay, dalam eksperimen ini faktor kepekatan larutan. Maksudnya hanya akan mempengaruhi anod. Elektrolisis ialah proses penguraian elektrolit kepada proses penguraian elektrolit yang menghasilkan gelembung-gelembung gas pada anod apabila elektrod karbon disambungkan kepada bateri dicelup kepada asid hidroklorik. Apakah yang diperhatikan dan yang dilakukan? Tempat belakang ini adalah what is done. Kena tahu dia punya definisi elektrolisis yang pada umumnya. Okay, yang ini. Proses penguraian suatu sebatian dalam keadaan lebur atau aqueous ini maksud elektrolit. Okay. Proses penguraian elektrolit apabila yang menghasilkan gelembung-gelembung gas pada anod apabila elektrod karbon disambungkan kepada bateri dan dicelupkan ke dalam asid hidroklorik. Asid hidroklorik dan beritahu satu jenis je lah. Di sini yang melibatkan apa? Dia hanya melibatkan satu jenis elektrolit saja kan. Cuma berbeza adalah kepekatannya. So, kamu kena menguasai lah teknik menjawab definisi sejarah operasi. Soalan struktur dalam ujian amali akan tanya. DSO. Setelah elektrolisis asid hidroklorik 1N dijalankan selama 1 jam menyatakan pematian pada anod. Satu jam kata. Okay, mula-mula ion klorida yang akan dipilih untuk dinyacas di anod. Semakin lama kepekatan ion klorida semakin rendah. Jadi sampai satu tahap kepekatan ion hidrogen, ion klorida yang terlalu rendah, maka faktor nilai inot yang akan mempengaruhi pemilihan anion dinyacas di anod. So ion hidroksida akan dipilih untuk dinyacas apabila kepekatan ion klorida adalah kurang. Okay, ini sebab dia bagi jawapan ni. Kata gelembung gas tak berwarna dibebaskan. Kerana ion hidroksida dinyacas kerana nilai inot ion hidroksida kurang positif berbanding nilai inot ion klorida. Empat ion hidroksida membebaskan 4 elektron membentuk molekul air dan oksigen.
Kena tahu bagaimana nak beri sebab untuk setiap ion yang dipilih untuk dinyacasi anode ataupun katot. Caranya. Di anode berlaku pengoksidaan. Jadi anion yang mempunyai nilai E naught yang kurang positif akan dipilih untuk dinyacas. Yang kurang positif bermaksud apa? Dia berada di atas. Dia berada di atas berbanding dengan anion yang satu lagi. Kerana apa? Dalam siri profil elektropiawai, yang makin atas itu ialah yang makin senang pengoksidaan kan? Senang pengoksidaan. So, dia ejen penurunan makin kuat kalau menghala ke atas. Sebelah kiri pula, sebelah kiri sini pula semakin menurun kan? Dia semakin senang mengalami penurunan. Dia merupakan ejen pengoksidaan yang makin kuat lah bila menuruni si kopai elektropiawai. Kamu kena tahu ni. Kena faham. Ion kupum 2 dipilih untuk dinyacas bukannya ion hidroksida. Ion kupum 2 ini mengalami penurunan. Yang senang mengalami penurunan ialah yang kedudukan bawah kan? Yang kedudukan bawah. Ataupun yang lebih positif. Okay. Eksperimen 1C, kesan jenis elektron terhadap pemilihan ion untuk dinyacas. Ikut ini hipotesis pemboleh ubah MB ialah elektrokarbon dan elektrokupum. Sebab jenis elektron ialah pemboleh ubah yang dimanipulasikan. So pematian yang bergerak balas, pemboleh ubah bergerak balas, pematian di anode. Pemboleh ubah dimalahkan kepekatan larutan kupum 2 sulfat. Tambah. Hipotesis, apabila elektrokarbon digunakan, gelembung gas tak berwarna dan terbebas di anode. Manakala elektrokupum digunakan, anode kupum menjadi nipis. Okay. Kalau guna elektrokarbon, first you kena list down semua ion-ion yang hadir dalam lautan kupum 2 sulfat. You tahu ini, sudah tahu ini. Okay. Kalau guna elektrokarbon, ini elektrod kupum. Okay, yang ke anode. Anion yang tertarik ke anode. Anion. Jadi ini ion hidroksida yang akan tertarik ke anode untuk dinyacas. Okay, untuk elektrod kupum yang ke anode, logam kupum itu, elektrod kupum pada anode itu sendiri yang akan membebaskan elektron membentuk ion kupum 2.
Okay, you tengok soalan, you kena tentukan faktor dan tuliskan setengah persamaan pada anode. Daripada setengah persamaan, you bolehlah jawab tentang pemerhatian, inference, itu tak ada masalah. Yang penting ialah tahu, tulis setengah persamaan. First, list semua ayat yang hadir dulu dan kena faham setiap faktor itu. Yang ini, tadi muka surat 1 itu. Ini sangat penting. Kena tahu, faham ini. Okay. Prosedur. Sini guna penimbang elektronik buat apa? Nak timbang. Dia nak timbang ini. Elektropoprum pada anode. Sebelum dan selepas eksperimen. Sebelum dan selepas elektrolisis. Dan juga dia nak timbang katot juga. Prosedur ikut ni ya. Tuangkan lautan kupon 2 sulfat 0.5 m ke dalam pita sehingga separuh penuh. Sambung elektrod karbon ke Swiss dan bateri dengan wayar penyambung. Celupkan elektrod karbon ke dalam lautan kupon 2 sulfat untuk melengkapkan pita. 4. Perhatikan dan rekodkan perubahan berlaku di anode dan di katot. Dan rekod dalam jadual. 5. Ulang langkah 1 hingga 4 dengan menggunakan elektrod kupon bagi menghentikan elektrod logam. Pemerhatian. Okay, tadi you sudah buat catatan setengah persamaan. You sudah tahu tentukan apa yang berlaku kat anode. Okay. So, bolehlah kamu tulis pemerhatian. Yang guna elektrod karbon, pemerhatian di anode ialah gelembung gas tak berwarna terbebas. Gelembung gas ialah oksigen. Ini pupuk menipis. Di katot faktor inert yang mempengaruhi. Okay. Hasilnya sama. Ini. Ion kupon 2 dipilih untuk dinyacas di katot kerana ion kupon 2 mempunyai nilai inert yang lebih positif berbanding dengan ion hidrogen. Ya. Dalam siri kopan elektropiawai yang sebelah kiri sini, semakin bawah itu ia semakin senang mengalami penurunan. Yang lebih positif itu ion lebih positif akan lebih senang mengalami penurunan. Jadi dua-dua ni sama, pemakaian kepeja perang terenak. Terenak pada kita. Setengah persamaan, jawablah ni. So ada juga pemerhatian pada elektrolit. Kalau guna elektropoprum, anode, katot kan, bersama setengah. Di anode, poprum itu
membebaskan elektron membentuk ion kuprum 2. Di katot, ion kuprum 2 dipilih untuk dinyacas. So, yang ini, perpekatan ion kuprum 2 dalam elektrolit masih tidak berubah. Maka, keamatan warna biru lautan kekal sama. Tak, ni. So, ini cara kamu terangkan. Mengapa keamatan warna biru lautan kuprum 2 sulfat tidak berubah? Mengapa? Sebabnya perkataan ion kuprum 2 tidak berubah. Ion kuprum 2 yang memberi warna biru untuk lautan kuprum 2 sulfat. Kalau 2 markah, ini 1 markah, ini markah kedua. Saya akan suka tanya 2 markah punya lah. So markah kedua ramai yang tak tahu jawab. So you kena take note supaya tahu jawab nanti. Ini jangan takut tau ayat ni panjang. Sebenarnya buat ayat berdasarkan setengah persamaan saja. Okay. Contoh. Kadar penyacasan ion kuprum 2 di katot. Kadar ion kuprum 2 dinyacas membentuk atom kuprum di katot adalah sama dengan kadar atom kuprum mengayon membentuk ion kuprum 2 di anod. Faham tak ayat? Ayat you jangan hafal tau. You kena tahu tulis setengah persamaan tu. You buat ayat dia. Kadar ion kuprum 2 dinyacas untuk membentuk atom kuprum di katot sama dengan kadar atom kuprum mengayon membentuk ion kuprum 2 di anod. So yang 1, 2 ini yang senang ni tak perlu saya jelaskan ya. So saya tadi dah mention ni 3A. Okay, kita tengok 3A punya tu. Apakah yang dapat diperhatikan pada warna lautan kuprum 2 sulfat apabila elektrolisis menggunakan elektrod karbon? Kena tahu tulis setengah persamaan lah. Saya tulis kat sini Kalau guna elektrod karbon, sama setengah di anod, di katot. Di anod, ion hidroksida lah yang akan dipilih untuk dinyacas. Kan? Yang berlaku di anod ialah pengoksidaan. Jadi mesti ejen penurunan lebih kuat tu dipilih. Ejen penurunan lebih kuat ialah yang kurang positif yang berada di atas dalam siri keupayaan elektrod piawai. Di ion hidroksida dipilih untuk dinyacas di anod kerana ion hidroksida mempunyai nilai inert yang kurang positif berbanding dengan ion hidrogen. Empat ion hidroksida akan membebaskan 4 elektron untuk membentuk molekul oksigen dan air. Di katot, ion hidroksida kuprum 2. Ion kuprum 2 yang mempunyai nilai inert yang lebih positif lebih bawah lah berbanding ion hidrogen akan dipilih untuk dinyacas. Ion kuprum 2 menerima elektron dan dinyacas untuk membentuk atom kuprum. So, tengok sini. Ion kuprum 2 ini datang dari mana? Ia datang daripada elektrolit. Okay. Maka pemerhatian pada warna larutan biru kuprum 2 sulfat dalam sel elektrolisis yang guna elektrod karbon akan semakin pudar. Warna lautan kuprum 2 sulfat bagi sel elektrolisis yang guna elektrod
semakin pudar. Terangkan jawapan. Terangnya apa? Kepekatan ion kupon 2 semakin berkurang. Ayat kedua, tentang ayat ini. Ion kupon 2 diniat cas untuk membentuk atom kupon di katot. Jadi tugasan saya sudah post dalam Google Classroom. Siapkan kamu upload dalam Google Classroom. Rupanya lebih senang dengan mengumpulkan tugasan murid guna Google Classroom. Tak payah, saya punya handphone banyak sangat lah. Tak sangat message. Tak sempat nak tengok. Okay, tak sempat nak update lagi. Nantilah lepas kelas sains. Sekarang sesi tutorial di mana pelajar kena buat latihan yang diberi. Buat sampai 1J tu. Ini. Okay. Berdasarkan darjah 1.31A dan 1.31B bincangkan hasil terbentuk bahasia elektrod setengah persamaan bahasia elektrod. Masuk kat note paper untuk ini sama. Perubahan pada hasil yang terbentuk sekiranya kepekatan elektrik kedua-dua sel berubah kepada 0.001 mol. Maksud apa? Okey. Tadi saya ada kata kepekatan kan. Kalau cair ialah kurang daripada 1 mol. Tak semestinya tahu. Itu hanya secara umum saja. Kena tengok soalan juga. Kalau soalan dia bagi satu ada kepekatan yang 0.5, satu yang 0.0001, bermaksud ini pekat. Secara bandingan punya. Ini cair. Okey? Jawab ai. 1J sini. Okay. Beri sebab tak apa. Saya dikata peta IT. Tak ada. Apa tak faham boleh tanya. Di sini tak sempat nak terangkan lah. Sebab sudah masuk sesi tutorial kan. 1 jam pun mungkin you dah cukup tak tepu Saya ambil kehadiran dulu. Sekejap. Kenapa ion sulfur ni ya nangis apa benda ni? Tak faham tanya jangan stres. Sebenarnya bab ini sangat interesting je lah. Kalau faham mesti faham. Ni bab ini sure akan tanya punya dia gabung redox dan elektrokimia dalam satu bab.
sesi tutorial sebelum kamu masuk join subjek lain. Okay, pelajar boleh tanya soalan Sekarang kamu bolehlah mula buat tugasan PTPA nombor 9 ni ya. Okay, thank you kelas.